Kenapa pengalamannya itu bagus tidak dapat difahami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salam sejahtera. Terima kasih kerana sekali lagi memilih untuk bersama dengan saya Hasrizal di dalam vlog kita pada kali ini. Selama lebih kurang 4 tahun saya berada di Finland ini, saya berpeluang untuk meninjau dua dunia yang bertentangan dan memerlukan kepada jambatan. Dunia yang pertama adalah dunia akademik yang meminggirkan realiti bilik darjah. Saya masih ingat ketika masih berada di dalam coursework, di dalam subjek self-regulated learning, kami belajar tentang motivasi, metacognition, dan mungkin yang paling kritikalnya adalah yang berkaitan dengan soal measurement, bagaimana kita dapat quantify perkara-perkara yang saya sebutkan tadi dengan menggunakan teknologi-teknologi terkini. Pada masa tersebut, saya ada suarakan sedikitlah pentingnya untuk pembelajaran kita ini tidak terlalu generik. Maksud saya ialah kita berbincang tentang bagaimana kita mengukur motivasi dan kemudian kita terus pergi kepada menafsirkan angka-angka yang diperolehi di dalam statistik apabila kita membuat pengukuran tersebut. Tetapi dalam realiti sebenarnya kita tidak pernah melihat bagaimanakah sebenarnya rupa seorang pelajar yang sedang bermotivasi, seorang pelajar yang hilang motivasi, dan ketiadaan empati terhadap realiti sebenar di dalam bilik darjah boleh menyebabkan penyelidik di dalam bidang sains pembelajaran dan pendidikan tersasar daripada menghalakan penyelidikan masing-masing kepada objektif besar di dalam bidang tersebut, iaitu untuk memperbaiki amalan di dalam bilik darjah. Apa maknanya kalau negara itu mengeluarkan begitu banyak hasil penyelidikan yang begitu canggih tetapi masih tidak bermanfaat dan tidak dimanfaatkan di dalam bilik darjah? Dan bila saya sebut tidak dimanfaatkan di dalam bilik darjah itu, saya merujuk kepada dunia kedua pula yang sudah dikenali sebelumnya dan masih lagi sehingga sekarang, iaitu kita berhadapan pula dengan keadaan di mana guru-guru mereka yang sebenarnya berada di dalam bilik darjah enggan memanfaatkan hasil-hasil penyelidikan terkini, sehingga ada guru yang mengatakan bahawa pengalamanlah yang akan membezakan di antara guru yang bagus dengan guru yang tidak bagus. Jadi pandangan tersebut juga adalah merupakan pandangan yang tersasar daripada kebaikan yang sepatutnya dapat dihasilkan daripada sinergi di antara realiti bilik darjah dengan hasil penyelidikan akademik. Pertamanya kita perlu faham bahawa bidang pendidikan ini berkembang. Beberapa puluh tahun yang lalu, bidang pendidikan adalah merupakan bidang yang dibangunkan isi kandungannya berasaskan kepada bidang-bidang di dalam sains kemanusiaan. Sekolah pada masa tersebut adalah merupakan institusi untuk negara menyampaikan agendanya. Tetapi dengan perkembangan teknologi, kita semakin dapat memahami apakah sebenarnya yang sedang berlaku di dalam diri seorang pelajar ketika mana dia sedang belajar. Kalau sebelum ini kita tidak ada begitu banyak pengetahuan, justru kita tidak begitu mengambil kira tentang bagaimanakah otak berfungsi, apakah implikasinya apabila kita membentangkan kepada pelajar sesuatu yang tidak sesuai dengan tahap keupayaan kognitif pelajar itu sendiri contohnya. Kemudian yang keduanya, kita juga harus ingat bahawa pengalaman adalah merupakan guru, tetapi pengalaman tidak semestinya merupakan guru yang terbaik. Pengalaman semata-mata tidak terkandung di dalamnya nilai yang membolehkan kebaikan yang terkandung di dalam pengalaman itu boleh dipindahkan kepada orang lain. Kalaulah sebuah bilik darjah dan sebuah sekolah itu mendapat manfaat yang banyak kerana ada seorang guru yang berpengalaman, apabila guru itu sakit, apabila guru itu berpindah ataupun apabila dia bersara, termasuklah juga apabila dia meninggal dunia, maka matilah begitu saja. Kenapa pengalamannya itu bagus tidak dapat difahami? Sebab itulah bagi saya adalah sangat penting untuk kita mencari jambatan yang menghubungkan di antara dua dunia tersebut, iaitu dunia akademik yang syok sendiri dan yang keduanya dunia bilik darjah yang degil, enggan menolak usaha yang dilakukan di dalam dunia akademik. Kedua-duanya ini mungkin sedikit sebanyak juga ada disumbangkan oleh sesuatu yang agak sukar untuk
diungkapkan di dalam bahasa saintifik, tetapi maknanya sifat ego yang ada dalam diri manusia. Nota akhir daripada perkongsian saya pada kali ini ialah hendaklah kita ini sentiasa membuka diri kita untuk boleh belajar dan mendengar, dan tidak kiralah sepandai mana ataupun sealim mana sekalipun kita ini, kita ingat pada apa yang disebutkan oleh Allah di dalam surah Yusuf, bahawa di atas seseorang yang berilmu itu ada yang lebih berilmu daripadanya. Dan apabila tibanya musim COVID-19 baru-baru ini, apabila segala-gala yang kita kenal tentang pendidikan terpaksa diubah dan dipindahkan kepada pembelajaran di atas talian secara tiba-tiba, maka barulah kita dapat melihat bahawa pengalaman tidak merupakan menjadi pelampung penyelamat untuk membolehkan cikgu melakukan langsung terus kerja secara efisien, tetapi akhirnya yang dapat meneruskan tugas mengajar dengan baik adalah guru-guru yang bersedia untuk belajar, bersusah payah menerima hasil-hasil penyelidikan dan bekerja keras untuk meningkatkan integriti dan kompetensi mereka di dalam fasilitasi pembelajaran, insya-Allah. Jadi saya kira sekadar itu saja. Terima kasih kerana sudi bersama dengan saya di dalam vlog pada kali ini. Hingga bertemu di dalam kesempatan yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.